Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Hari ini kita akan sambung balik pembelajaran yang lepas bagi tajuk nombor dan operasi tahun 4. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita ingat balik formula yang saya bagi, iaitu untuk menyebut number, untuk menulis number sama ada dalam perkataan atau menulis angka, kita ingat dua palang, ada dua palang. Palang pertama 1000 dan palang kedua juta. Itu kita kena ingat. Selepas itu kita nak ingat rumah number. Nombor ni dia ada rumah number, dia ada 7. Kita ingat nombor 7. Nak tahu rumah dia, kita buat bulatan pun boleh. 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anak-anak ada masa lapang, ambil buku kosong, buku yang tak pakai, buat bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan bagi nama bulatan ini. Ini ini puluh, ini ratus, ini ribu, ini puluh ribu, ini ratus ribu dan ini juta. Nampak ada 7. Kita kena ingat 7 number. Lepas tu kita nak minggu lepas saya beritahu nilai tempat. Nilai tempat ni maknanya sama ada 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu atau juta. Dan nilai digit. Nilai digit. Apa yang membezakan nilai tempat dan nilai digit? Nilai tempat ni kita jawab dalam bentuk perkataan. Dan nilai ini digit adalah dalam bentuk nombor. Kita akan pergi kepada soalan. Kerana apabila saya tunjuk pada soalan, kita bincang bersama-sama, cuba lihat dan faham. Tengok balik latihan yang kita buat sama ada betul atau tidak. Kaji balik kesalahan kita dan kita cari satu kesimpulan apa yang supaya yang kita belajar itu kita dapat faham. Okey, kita pergi terus kepada soalan ataupun kerja yang saya bagi minggu lepas. Iaitu kita tengok kepada soalan ni. Kita tengok soalan akal pintar. Akal pintar ni adalah satu soalan, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Maknanya kita pelajar kena cari jawapan, kena analisis dan cari apakah jawapan yang sebenar di sebalik soalan ni bagi. Okey, kita buat sama-sama. Kita boleh tengok peta ni bagi nombor 1, nombor 4, nombor 8, nombor 3 dan nombor 6. Dia bagi soalan, bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad angka di atas. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Sebut dan tulis nombor itu. Okey. Maklumat yang kita dapat di sini, dia kata bentukkan 3 nombor 5 digit. 3 nombor, semua orang tahu bahawa 3 nombor. Nombor pertama, nombor kedua dan nombor ketiga. Bermakna ada 3 nombor. Ini kita kena faham. Bila keluar soalan, kita faham soalan, kita analisis soalan, kita akan dapat jawapan. Dan maklumat yang kedua kita dapati bahawa bentukkan 3 nombor 5 digit. 5 digit bermakna 5 angka. Cetak nombor ni mesti ada 5 angka. Mesti ada 5 angka. Okey? Kita dah. Jadi di sini kita dah faham dengan menggunakan kad-kad ini. Okey. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Mana digit yang paling besar? Adakah digit 1, digit 4, digit 8, digit 3 ataupun digit 6? Soalan bagi arahan mulakan. Bila mulakan maknanya kita nak letakkan yang paling besar. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Maknanya kita takkan kita nak letak belakang. Mestilah yang lebih besar ada berada di belah depan ataupun di sebelah kiri. Jadi kita tahu, kita letakkan mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Yang paling besar di sini adalah nombor 8. Okey. Lepas itu kita letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Mana di antara nombor-nombor ini yang boleh dibahagikan dengan 2? Mana yang boleh dibahagikan 2? Okey.
Maknanya nombor 4 boleh dibahagikan dengan 2. Maknanya dibahagi dengan 2, nombor tu dibahagi dia tak ada baki. Maknanya kalau 4 bahagi 2, 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. 2 dah 2, 4. Mana nombor 4 boleh dibahagi dengan 2, nombor 8 juga boleh dibahagi dengan 2, dan nombor 6 juga boleh dibahagi dengan 2. Maknanya di antara 3 nombor ni kita boleh letak sebagai nombor yang terakhir. Kita ambil nombor yang kecil dulu. Kita ambil nombor 4. Kita letak di nombor 4. Okey. Yang ni boleh kita tulis 6, 3, 1. Okey. Nombor kedua pun sama agak. Dia kata bentukkan, mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Kita buat masih lagi kita buat 8. Lepas tu kita letaklah sebab dia nak nombor yang berbeza. 3 nombor yang berbeza. Jangan tulis nombor yang sama. Dia nak 3 nombor yang berbeza. Tapi masih lagi memenuhi syarat yang ditetapkan. Mulakan dengan nombor tersebut dengan paling besar 8. Letakkan digit yang boleh dibahagi dengan 2. Maknanya nombor 6 pun boleh dibahagi dengan 2. Nombor 4 pun boleh bahagi dengan 2. Nombor 4 kita dah guna. Sekarang kita guna apa? Kita guna nombor 6. Okey, kita nombor 6 kita buat sini 4, 3, 1. Kalau nak tulis 4, 1, 3 pun boleh. Kita susun saja. Okey, kita susun saja. Okey, kita tengok pula nombor ketiga. Nombor ketiga kita tak boleh buat nombor 8 lah. Kita ubah sikit. Okey, mulakan nombor dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Sebut dan tulis nombor itu. Okey, kita boleh tulis. Ini 8 juga kita boleh tulis. Kita nak ubah mana? Kita boleh ubah sini 4. Tapi kita ubah di sini apa? Kita ubah 6 pun boleh. Okey, yang tak ada apa dia? 3 dan 1. Masih lagi memenuhi kriteria dia. Okey, letakkan digit yang boleh bagi dengan 2 sebagai digit terakhir. Mana kita tak nombor 4. Yang di bahagian terakhir ini nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Yang ini kita boleh ubah. Tetapi yang di depan ni mesti nombor paling, digit paling besar. Nombor yang di depan ni mesti digit yang paling besar. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, kita buat latihan sama-sama. Saya harap kamu dah faham. Saya nak tunjuk sikit lagi. Okey, tadi cikgu, kalau kita nak bubuh nombor lain boleh tak ni? Kalau saya nak buat nombor 3 di bahagian belakang, boleh tak? Tak boleh, kerana nombor 3 tak boleh dibahagi dengan 2. Sebab kita 3 bahagi 2 dapat 1. Mana ada baki 1. Mana dia tidak boleh dibahagi dengan 2. Yang ini kita tak boleh letak di sebelah sekali hujung. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. Kita nak buat sama-sama. Hari ini kita buat soalan sama-sama. Okey. Sebutkan nombor. Sebutkan nombor. Kita tahu palang 1, 2, 3. Satu palang jadi 18,927. Yang ini pun 1, 2, 3 palang. Jadi berapa? 61,700. Yang ini saya cepat sikit 45,011. Dan ini 96,075. Okey, semua boleh sebut. 96,075. Tuliskan nombor dalam perkataan. Tadi kita sebut yang ditulis dalam bentuk perkataan. Sama masih juga kita buat palang tu 47,293. Ini pun 50,813. Yang ini 1, 2, 3 20,008. 20,008. Yang ini semua sebut sama-sama
76,100. 76,100. Buka buku teks sambil tengok, kita boleh baca dan kita boleh faham. Tulis nombor dalam angka. Tulis nombor dalam angka. Saya dah bagi tahu tulis nombor dalam angka. Kita buat macam mana? Kita cari palang. Palang juta tak ada di sini, tapi palang ribu dan dia mesti ada 3 tempat. Mesti ada 3 tempat. 73. 73 kita tulis 73. Okey. 863. 863. Cuba cek balik yang tahu soalan yang kamu buat betul atau tidak. Kalau tak betul, kita betulkan balik. Okey, 73,863. Okey, kita tengok soalan B tu pula. Saya padam bagi supaya kamu nampak. Okey, kita tengok soalan B. 80,309. Di sini ada ribu dan kita buat 3 palang. Di sini pun 3 tempat. Bukan 3 palang, 3 tempat. 80. Semua orang boleh tulis 80. Okey. 309. 309 3 nombor. 309. Okey, 80,309. Okey, yang ini 15,006. Kita tarik di sini, kita buat 1 2 3. 1 2 3. 15. 15 kita tulis 15. 6, tulis 6. Sini tak ada nombor, kita tulis 15,006. Okey. Dan yang terakhir, soalan terakhir adalah 28,050. Di sini ribu, kita buat 1 2 3. 1 2 3. 28. Kita tulis 28. 50. 50 tulis di bahagian belakang. Di sini tidak ada nombor, kita tulis sifar. Jadi 28,050. Saya rasa semua pelajar kalau tengok betul-betul buat latihan yang ada dalam buku teks, kamu dah dapat menguasai bagi sebutan nombor tersebut. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Yang ini kita dah belajar itu. Okey. Kita tengok dia terlepas. Okey, kita tengok soalan tersebut. Nilai tempat dan nilai digit. Kita tahu nilai tempat. Okey, nilai tempat tu kita tahu 7 rumah tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan ini juta. Okey, ini kita tengok rumah dia ada 7. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi yang bergaris. Yang mana ni bergaris? 20,147. Kita tengok dia garis nombor 1. Dia tanya soalan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang bergaris. Kalau saya masukkan nombor dalam ni 4, 1. Okey, yang bergaris di sini adalah 1. 1 di rumah mana? Okey, rumah dia ratus. Nilai tempat dia, nilai tempat ratus. Nilai digit, nilai digit kita tengok 1 ratus dalam bentuk angka. Ini dalam bentuk perkataan. Nilai tempat ratus, nilai digit 100. Okey. Itu kalau kita gunakan rumah 7 rumah tersebut. Tapi bila kita dah selalu lukis, kita balik rumah, kita bila ada masa terluang, kita buat 7 bulatan, 7 rumah. Kita tulis 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Kita selalu tulis
Penggunaan grafik memainkan peranan yang cukup penting untuk kamu ingat nombor tersebut ataupun formula. Okey, kita tengok nombor 9. Sebutan dia macam mana? 69,073. 69,073. 9 di rumah apa? 10,100,000. Nilai tempat dia adalah nilai tempat NT. Nilai tempat dia adalah 1000. Sebab dia duduk di rumah 1000. Kalau kita masuk dalam ni pun kita nampak rumah 1000. Dan nilai digit NT, ND, nilai digit dia 9,000. Tulis dalam bentuk angka. Jangan kamu silap, kerana ramai pelajar soalan yang mudah dia anggap mudah, tetapi dia selalu terbalik. Dia tak faham nilai tempat dan nilai digit. Ingat, tempat ditulis dalam bentuk perkataan, digit dalam bentuk angka. Digit dalam bentuk angka. Okey, kita tengok yang ni pula. Ini rumah sah sama-sama. Ini rumah puluh, ini rumah ratus, ini rumah ribu, ini rumah puluh ribu. Nilai tempat dia NT adalah, nilai tempat dia adalah 10,000. Nilai digit 50,000. Nampak saya tulis 50,000. Nilai digit dia adalah 50,000. Kalau kita ikut dia pun kita tahu dapat dah 5. Kita ikut je nombor ni, kita akan dapat nilai digit 50,000. Okey. Selesai D. Ini rumah, nilai tempat dia NT adalah 10. Nilai digit 50. Yang ini nilai tempat dia yang pertama sekali sah. Nilai digit dia 6. Itu. Kita dah faham nilai tempat, kita faham nilai digit. Kita faham betul-betul. Okey. Kita tengok lengkapkan nilai tempat bagi 9 dalam 92,615 ialah nilai tempat bagi 9. Ini nilai tempat. Dia nak nombor 9. Anak-anak, nombor 9 tu letak kat mana? Okey, kalau tadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak faham? Kita tulis 5, 1, 6, 2, 9. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Nilai tempat bagi 9 ialah 10,000. Ini baru betul. Kalau kamu jawab 90,000, salah. Sebab soalan tanya nilai tempat. Nilai tempat. Nilai digit bagi 8 dalam 14,087. Dia kata nilai digit. Nilai digit dia, jawapannya adalah 80. Okey. Nilai digit dia adalah 80. Kalau kamu jawab 10, salah. Sebab dia kata nilai digit. Nilai digit bukan dalam bentuk perkataan, mesti dalam bentuk nombor. Dalam 45,009, digit di tempat ribu ialah digit di tempat ribu. Cari dari mana digit di tempat ribu. 10, ratus, ribu. Jawapannya 5. Okey. Dalam 45,009, digit di tempat ribu ialah 5 dan bernilai 5,000. Ini kita faham. Okey. Lepas tu kita soalan dengan ni kita cerakinkan. Tengok. 11,568. Okey. Kalau kita buat tadi, kita tengok 11,568. Senang je kalau nombor ini diceraikan. 568 kita akan tulis, okey, 10,000. Yang ini 1,000. Ini 500. Ini 60. Dan ini 8. 10,000 tambah 1,000 tambah 500 tambah 60 tambah 8 akan dapat 11,568. Kita tengok 10,000 ada tak? 10,000 ada. 1,000 ada? 1,000 ada. 60 ada? 60 ada.
Yang tak ada apa dia? 500. Jadi jawapan di sini 500 dan tak ada lagi satu adalah 8. Okey. Begitu juga dengan nombor ni 72,904. Okey. 72,904. Kita tengok 70,000, 2,900. Ni sifar dan ini 4. Kita tengok 70,000 ada tak 70,000? Ada 70,000. 2,000 ada. Yang tak ada 900, sifar dan 4. Itu aja jawapannya. Okey. Yang ini dia tak bagi. 600 tambah petak tambah 9 tambah 40,000. Jadi berapa? Lengkapkan. Macam mana nak buat? Cuba fikirkan macam mana nak buat. Okey. Next. Okey, ini soalan yang kawan kamu dapat hadiah itu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu kita tengok soalan ni. Ni yang mana antara itu saya tak bagi hadiah lagi, nanti saya akan bagi hadiah. Saya akan hubungi pelajar tersebut. Kita tengok dia dapat jawab agak cepat juga. Kod rahsia Halim ada 5 digit. Soalan tu beritahu kod rahsia Halim ada 5 digit. Kita dah buat 5 tempat. Bila sebut 5 digit, 5 tempat. Nilai tempat bagi digit 3 ialah 1000. Mana ini ini puluh, ini ratus, ini ribu dan ini 10,000. Okey. Dia kata nilai tempat bagi digit 3 ialah 1000. Mana digit 3 dia duduk dekat 1000. Dah kita gabung. Nilai digit 8 ialah 80,000. Mana 8 tu nilai digit dia ada 80,000. Mana 80,000 di sini ya? 80,000. Okey. Digit 9 berada di antara 2 sifar. Ada 3 tempat lagi. Dan apa dia sifar? Sifar ni saya selalu sebut kosong. Maknanya nombor 9 terletak berada di antara 2 sifar. Jadi inilah jawapan. Saya ingat ada beberapa orang pelajar yang dapat jawab dengan betul dan ada beberapa pelajar juga yang salah. Di sini kita kena tengok apa kod rahsia yang dia bagi dan kita terus boleh buat berpandukan kepada maklumat yang kita dapat, kita keluarkan, kita faham balik betul-betul apa yang dia nak dan kita akan dapat jawapan. Okey. Tahniah kepada pelajar yang berjaya jawab dengan betul. Okey, hanya seorang saja yang akan menerima hadiah. Okey. Kita tengok soal dalam buku teks. Yang berikut adalah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey. Yang berikut adalah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak. Mana di Sarawak pada tahun 2010. Lawas ada berapa kita sebut? Kita tahu 1, 2, 3, 1105. Lubuk Hantu ada 24,712. Bintulu ada 75,141. Dan Sibu ada 69,711. Antara Bintulu dengan Sibu, antara Bintulu, kita tahu soalan dia, antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Kita tengok Bintulu ada berapa? 75,141
Dan IBAN Bintulu ada Sibu ada 69,711. Okey. Kamu tengok dia dah masuk dalam rumah. Rumah sah, rumah puluh, rumah ratus, 5,000, rumah puluh ribu. Mana di sini Bintulu 75,141 dan ini Sibu 69,711. Soalan tanya penduduk IBAN di manakah yang lebih banyak? Yang mana banyak? Kita tengok, kita tak usah tengok yang belakang, kita tengok yang depan ni. Yang mana banyak? 7 dengan 6 mana banyak? Tentulah 70,000 banyak. Jadi di sini kita tahu bahawa penduduk IBAN lebih banyak di Bintulu. Okey, sebab 7 dengan 6 kurang. Kita tengok yang di bahagian depan sekali, di bahagian depan ataupun di bahagian kiri sekali. Mana nombor ni bergerak. Puluh lebih besar pada sah, ratus lebih besar pada puluh, ribu lebih besar pada ratus, 10,000 lebih besar pada ribu. Jadi kita ambil nombor yang ke belakang sekali. Okey? Okey, dia susun. Lepas tu kita tengok yang bawah tu. Dia kata susun. Banding susun keempat gap penduduk IBAN dalam tertib menaik. Dalam tertib menaik, maknanya menaik ni kalau kita naik tangga. Kita naik tangga, menaik ni kita naik tangga, maknanya daripada bawah ke atas, daripada kecil ke atas. Itu dinamakan menaik. Okey, nak tahu yang mana kita nak susun? Macam mana kita nak susun? Kita tengok ada 4 nombor. Ada 4 nombor, kita dah masukkan nombor tersebut. Saya nak tengok balik. Saya nak turun balik. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok di sini. Kita masuk balik. Dia nak tengok. Dia dia dah susun kepada bilangan penduduk IBAN ni. Ada 4 ni penduduk ni dalam tertib menaik. Daripada yang paling kecil kepada yang besar. Ini dia dah masuk dah. Lawas ada 1,105. Lubang tu ada 24,712. Bintulu ada 75,141. Dan kita tengok last sekali Sibu ada 69,711. Okey, kita tengok macam mana dia nak susun nombor tersebut. Macam mana kita nak susun nombor tersebut? Kita tengok nombor yang pertama ni 1,105. Tentu nombor ni kecil sebab dia ada 4 nombor je. Yang lain semua 5 nombor. Tapi kita tak tahu lagi yang mana duduk depan, yang mana duduk bawah. Kita tengok ini ada 4 nombor je, 4 digit je nombor dia. Dia ada 4 digit, jadi kita tahu dia berada di tangga yang paling bawah sekali, 1,105. Lepas tu kita tengok yang ini kita tak tengok, kita nak di depan. Okey, yang ini nombor 2, ni 7, nombor 6. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih kecil? Dia ada 3 ni. Dan tentulah nombor 2. Okey, 20,000. Yang ini 70,000, ini 60,000. Yang mana lebih banyak? Lebih kecil? 20,000. Jadi yang ini 24,712. Okey, kita tengok 7 dengan 6. 70,000 dengan 60,000. Yang mana lebih besar? Tentulah 70,000 lebih besar. Cikgu, dia ada 9 ujung ni. Nombor 29. Yang itu kita tak payah tengok. Kita tengok yang depan dulu. Bila kita tengok yang depan, yang ini 7, yang 6, tak payah tengok yang belakang ni. Walaupun di sini kosong pun kita tengok. Di sini kita tak payah tengok, kita depan. Maknanya yang 6 ni lebih kecil. Maknanya dia duduk di tangga yang ketiga. 1,711. Dan last sekali adalah 75,141. Jadi nilai digit, okey, kita tengok nilai digit 2 bernilai 20,000 kurang. Okey, ini tak payah. Tertib menaik ni adalah 1,105, diikuti 24,712, 69,711 dan 75,141. Kita nampak dia tertib menaik. Kalau soalan tanya tertib menurun, menurun maknanya daripada atas turun ke
bawah. Kalau nak dia soalan tanya tertib menurun, jangan kamu tulis macam ni. Ini dia tertib menang. Kalau menurun maknanya kita buh 75,141, 69,711, 24,712 dan last kali 1,105. Ini dalam tertib menurun. Okey. Saya rasa lebih kita pergi kepada okey, kita tengok seterusnya bagi supaya kita lebih faham lagi. Kita gunakan buku teks supaya kamu dapat mudah rujuk sebab semua masing-masing ada buku teks. Saya dah paparkan buku teks di atas pak whiteboard ini. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Manalah sebuah daerah mana? Kalau tempat kita daerah Larut Matang dan Selama. Mana daerah Larut Matang dan Selama? Daripada Selama, Batu Kurau, Terung, Matang, daripada Cangkak Jering, semua tempat itu dia kira berapakah bilangan yang meminati permainan tradisional. Kalau kamu tengok ayah kamu dulu, mak kamu dulu, dia akan main permainan galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Batu seremban ni saya rasa kamu selalu tengok. Galah panjang pun kadang-kadang. Okey, ini adalah permainan orang-orang dulu. Okey, disebut permainan tradisional. Dan bilangan kanak-kanak yang suka kepada permainan tersebut telah dicatatkan dalam jadual. Ini kemahiran kita baca jadual. Kalau saya tanya, dalam permainan gajah panjang, galah panjang, berapakah bilangan kanak-kanak yang suka main galah panjang? Macam mana nak baca? Kita tengok di sini, bilangan pelajar yang suka main galah panjang adalah 15,367. Lompat tikus 13,719 orang. Lompat getah 15,202 dan batu seremban adalah 14,409. Ini kemahiran kita baca jadual. Kerana bila kita boleh baca jadual, baru kita boleh jawab soalan. Dia kata, nyatakah permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban? Dia kata mana yang paling kurang? Paling kurang. Okey, dalam bahasa sekarang paling kurang. Yang mana paling kurang? Okey. Kita tengok. Kalau saya susun nombor ni 15,367, 13,719, 15,202 dan 14,419. Okey. Saya dah keluarkan daripada jadual, saya letakkan supaya kamu faham. Berapa nombor? Berapa digit yang ada dalam nombor ini? Kita kira berapa digit dah? 1, 2, 3, 4, 5. Semua 5 digit. Jadi semua mempunyai nilai yang hampir sama. Jadi kita tak boleh nak kesan yang mana lagi besar, yang mana lebih kecil. Jadi kita nak tengok yang mana lebih besar, kita tengok di bahagian kiri ataupun di bahagian hadapan. Mana bahagian kiri? Bahagian depan. Depan ni nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 1. Seri. Semua sama besar. Okey, bila kita tengok yang depan dah sama besar, kita tengok nombor 2. Barisan nombor 2. Ini nombor 5. Ini nombor 3. Ini nombor 5. Nombor 4. Yang mana lebih kecil? 4 ke? 5 ke? 3 atau 5? Ini seri. Ini besar sikit. Nombor 3 paling kecil. Bermakna nombor ini adalah nombor yang paling kecil. Ataupun dalam jadual di sini, nombor ini mempunyai jumlah kanak-kanak yang tak suka main sangat. Lompat tikus. Lompat tikus. Bermakna nombor digit, kita tengok nilai digit 3 bernilai 3,000. Kurang daripada nilai digit 4, 4,000. Yang ni 4,000, yang ni 3,000, yang ni 5,000, yang ni 5,000. Jadi permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Sebab itu nombor yang paling kecil. Ingat, bila kita nak tengok nombor tu, kita tengok yang bahagian depan dulu. Kalau kita tengok dia sama, kita tengok yang kedua pula. Okey? Kita tengok yang mana lebih besar. Okey, kita pergi seterusnya.
Oh, yang tadi lagi. Okey, dia susun dan tertib menurun. Menurun, maknanya nombor yang paling kecil, nombor paling besar, dia nak menurun. Okey, kita tengok balik tadi nombor. Saya nak tulis balik nombor tadi. 15,367, 13,719, 15,202 dan 14,419. Okey, kita tengok tadi yang mana lebih kecil. Yang ini seri, semua sama. Kita tengok nombor 2, ini 5, ini 3, ini 5, ini 4. Yang ini nombor paling kecil. Kita buat nombor 1. Lepas tu kita tahu di antara 5 dengan 4, dan tentu ini nombor kedua kecil. Faham tak? Sebab dia nombor 4. Yang ni 5, 5. Yang ini nak buat macam mana cikgu? Okey, yang ni nombor ni dah kalah. Nombor ni dah kalah. Tinggal nombor ni saja. Nombor ketiga. Kita tengok 5 sama. Depan sama, kedua pun sama. Kita tengok ketiga. Yang mana kecil? Yang ni 2, yang ni 3. Ini 300, ini 200. Yang mana kecil? Bermakna yang ini kecil. Dan ini nombor paling besar. Itu nombor paling besar. Okey, kita tulis balik tadi. Kita dah tahu nombor paling kecil, nombor paling besar. Kalau soalan tanya susun nombor dalam tertib menurun, maknanya yang menurun maknanya daripada besar kepada kecil. Kepada yang besar kepada kecil. Yang mana paling besar? Okey, 15,367. Ini lebih besar. Diikuti nombor yang kedua besar. Nombor yang ketiga 15,202. Yang ni okey, diikuti yang kedua besar ni, yang second last 14,419. Dan last kali nombor terakhir adalah 13,719. Mana daripada besar, kecil, kecil dan paling kecil. Itu dalam keadaan nombor menurun. Okey. Dia bagi masalah pula. Okey, dari masalah pula kita tengok. Okey, dia bagi nombor ni turut tip menurun 15,367, 15,202, 14,419, 13,719. Dia tanya, apakah nombor di tengah jika 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor di atas? Dia tanya nombor yang di tengah. Saya tulis besar. 15,367, 15,202, 14,419 dan 13,719. Dia kata nombor di tengah. Dia nak masuk lagi satu nombor. Agak-agak kamu nombor 14,089 nak masuk kat mana? Okey, nombor ni dia makin turun. Ini besar, kecil. Jadi adakah dia duduk di sini? Ataupun dia duduk di sini? Cuba kita tengok. Di antara 14,419 dengan 14,089, yang mana lebih kecil? 1, 1, 4, 4. Sini 400, sini sifar. Mana yang ini lagi kecil, yang ini lagi besar. Bila besar, makna dia akan duduk di mana nombor tu akan duduk? Dia akan duduk di sini, 14,089. Dia duduk di situ. Jadi susunan yang terbaru adalah 15,367, 15,202, 14,419, 14,089 dan 13,719. Okey, dia kata siap. Apakah nombor di tengah? Inilah nombor di tengah. 2 kiri, 2 kanan. Jadi nombor di tengah adalah 14,419. Okey.
Okey, kita tengok soalan nombor 3. Empatkan nombor disusun dalam tertib menaik. Okey, yang ini saya nak kamu jawab yang mana betul. Okey, dan kamu cuba jawab. Empatkan nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Siapakah yang menunjuk nilai K yang betul? Okey, maknanya ini empatkan nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Mana menaik daripada kecil kepada besar, kepada besar, kepada besar. Mana ni nombor 40,248. Nombor ni lebih kecil daripada nombor 52,173 dan nombor ini lebih kecil pada K dan K lebih kecil daripada 59,000. Kita tengok siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul. Betulkah K ni 52,171? Cuba kita pukul 52,171. Nombor ni dia naik semakin besar. Okey, kita tengok 52, 5 sama 5, 2 sama 2, 100 sama 1, 7 sama 7. Kita tengok yang ini 1, yang ini 3. Yang mana lebih besar? 1 ataupun 3? Mana 3 lebih besar? Jadi adakah dia berada di sini? Tidak, kerana nilai dia sepatutnya dia berada di sini. Okey, kita tengok Kim pula. Kim 54,001. 54,001. 50, kita tengok 5 sama 5, 2. Yang ni 4. Betul lah dia lebih besar. Betul, sebab apa? Nombor ni lebih besar pada ni. Tapi kita kena tengok, adakah dia lebih kecil pada 59. Sini 5 sama ni 4, ni 9. Jadi ini besar. Jadi nombor ini Kim adalah betul. Dan tengok pula Rina. Rina pun sama. 5, 5. Ini 2, ini 8. Okey, kita tulis Rina pula di sini. 58,145. Okey. Rina besar dan tidak. Adakah 8 lebih besar pada 9? Tidak. Jadi betul. Rina betul dan Kim pun betul. Okey. Okey, ini adalah latihan yang kamu kena buat. Saya nak kamu jawab latihan ini dalam buku, dalam WhatsApp, dalam buku ataupun kertas, dan kamu WhatsApp kepada saya. Saya nak tengok betul atau tidak jawapan kamu. Okey? Dan untuk pembelajaran yang seterusnya, kita akan pergi kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, untuk esok kamu buat dulu latihan dalam ini, dan dalam modul kamu juga ada diberikan latihan, kamu jawab dalam modul, dan modul itu akan dihantar pada 7 hari bulan 2 2021. Jadi kamu kena jawab soalan dalam modul yang dibekalkan kepada kamu. Di samping yang ini, saya nak kamu WhatsApp pada saya, PM ke tepi, WhatsApp terus kepada saya jawapan yang kamu buat, dan insyaAllah saya akan kaji balik. Saya akan tengok balik jawapan kamu itu betul atau tidak. Okey, boleh tengok kamu boleh buka buku teks muka surat 8. Di situ ada latihan uji diri. Saya doakan kepada kamu supaya kamu sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan minda kamu dengan sebaik mungkin, dan kamu faham tentang apa yang saya ajar tadi, dan pastikan kamu banyak buat latihan. Buka balik video itu berulang kali, kamu cuba faham. Kamu ingat balik nilai tempat, ada 7 rumah. Okey, kamu ingat palang, kamu ingat cara nak membezakan antara nombor kecil dengan nombor besar. Ulang balik video tersebut, insya-Allah kamu akan berjaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan kepada kamu dan keluarga kamu, dan jumpa lagi pada hari Rabu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.